Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang kemarin di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 30 tahun yang merupakan kes 2462 yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 54 tahun yang merupakan kes 4052. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 128 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 4,163 orang. 128 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 4,163 orang. Terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 69 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 2629 yang mengandungi 6 kes baru, kluster 3096 yang mengandungi 9 kes baru, kluster 3965 yang mengandungi 5 kes baru, kluster 3748 mengandungi 7 kes baru, kluster 3733 mengandungi 10 kes baru dan kluster 4043 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru pada 11 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 59 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 106 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 32 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah menjalani ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,647 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,491 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 11 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 10 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 27 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Alhamdulillah, 1 kes lagi telah selamat melahirkan seorang anak damit perempuan melalui pembedahan yang mana kedua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,606 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 275,244 ujian. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan kepada orang ramai mulai hari ini 13 September 2021, pusat vaksinasi tempurung di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam
telah mula beroperasi di Dewan Kemasyarakatan Belalong. Waktu operasi bagi pusat vaksinasi tempurung di Dewan Kemasyarakatan Belalong ialah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang. Di kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pesakit atau bekas pesakit dan sesiapa yang ada kaitan dengan mereka, termasuk tempat mereka bekerja. Untuk makluman orang ramai, bekas-bekas pesakit COVID-19 telah disahkan sembuh dan tidak akan menjangkiti orang lain. Sebarang diskriminasi ke atas pesakit-pesakit atau bekas pesakit COVID-19 tidak sepatutnya berlaku. Bahkan orang ramai seharusnya memberikan sokongan kepada mereka semasa mereka menjalani proses pemulihan selepas dijangkiti. Dan seterusnya mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan bagi mereka yang masih dalam rawatan. Individu yang ingin membuat perubahan atau mengemaskini maklumat yang terdapat di Bruhim seperti alamat dan nombor telefon dimestikan melakukannya di klinik ataupun hospital. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut semasa sesi soal jawab pada sidang media yang sama. Jelas Yang Berhormat lagi, langkah itu dibuat bagi memudahkan individu mengemukakan bukti keterangan atau pengemaskinian secara jelas dan sahih. Kerana ia mesti menunjukkan bukti keterangan. Mengenai peningkatan kluster individu, Menteri Kesihatan menjelaskan kes-kes dalam kluster individu menunjukkan terdapatnya interaksi dalam kalangan mereka. Di samping itu, ia juga menunjukkan masih terdapat pergerakan dalam kalangan orang ramai. Justru, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk terus memainkan peranan masing-masing dengan teranah di rumah. Sana ia mesti memastikan kalau orang buat perubahan misalnya rumah lah. Negara Brunei Darussalam menerima sebanyak 100,000 dos vaksin Sinopharm sumbangan daripada Kerajaan Republik Rakyat China. Sumbangan vaksin berkenaan selamat tiba malam tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir di lapangan terbang bagi menerima vaksin Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Eriwan binti Hindatu Perkemejaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua sebagai Wakil Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam sebagai Wakil Pihak Kerajaan Republik Rakyat China. Sejak tahun 2020, negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China bekerjasama rapat dalam menangani penularan wabak COVID-19. Negara Brunei Darussalam telah menghulurkan sumbangan keuangan kepada Republik Rakyat China dalam menangani impak pandemik berkenaan pada bulan Mac 2020. Sumbangan ini merupakan sumbangan kedua yang diterima daripada Republik Rakyat China. Sumbangan pertama sebanyak 52,000 dos vaksin Sinopharm telah diterima pada bulan Februari 2021. Tahun ini merupakan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik kali ke-30 di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang mana adalah pencapaian yang bermakna di antara kedua buah negara. Penularan gelombang pertama wabak COVID-19 tahun lalu memberi impak yang besar 3 orang pengusaha tempatan sehingga terpaksa gulung tikar perniagaan mereka. Bagaimanapun, pengalaman tersebut telah menjadikan mereka lebih matang dan cekal menghadapi cabaran terutama ketika berhadapan gelombang kedua COVID-19 pada masa ini dalam meneruskan kelangsungan perusahaan mereka. Kru RTV News Mojo ada laporannya. Gelombang kedua COVID-19 tidak menghalang semangat 3 orang anak tempatan untuk meneruskan kelangsungan perusahaan mereka. Dikenali sebagai Bersih Solution, syarikat tersebut memberikan khidmat pembersihan dan nyah kuman. Walaupun bermula dengan modal yang agak rendah, namun Bersih Solution tetap meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan. Dari awal permulaan kami bisnes pun
kami memang kan mau benar pulang kan bisnes ini sebenarnya kan mau untung tapi at the same time kami pun kan mau customer satisfaction atau at the same time kami ini ingatkan juga kami punya pekerja kami yang turun on site. So what we do, we set proper SOP. Kami make sure yang once saja durang masuk ke red zone atau bila sebelum durang masuk pakai full PPE. Dengan hanya 8 orang pekerja pada tahun 2020, kini Bersih Solution mempunyai lebih 50 orang pekerja tempatan yang sebahagian besarnya terdiri daripada golongan belia. Kami mau ambil belia, kami mau ambil 100% lokal. So dari sana, dari last year, semua pekerja kami yang kami ambil semua lokal, semua belia, pelindungan imported lah masalahnya. Surprisingly juga lah. Kalau dulu kami memang berfikir mencari, adakah orang mau mencari kerja jadi pembersihan ni lah. Tapi since kami sudah start buka tu, surprisingly kami dapat respon yang macam overwhelming. Berkat kesabaran dan semangat tidak mudah putus asa menjadikan ketiga-tiga belia ini untuk terus bangkit dan berjaya. Sifat seperti inilah perlu dicontohi oleh para belia, terutama dalam berhadapan cabaran berikutan penularan COVID-19. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan-sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat dari pelbagai pihak dalam membantu kerajaan dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan pada 11 September lalu menerima sumbangan berupa scrubs, pelbagai jenis sungkup muka serta pensanitasi tangan daripada Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan baru-baru ini juga menerima beberapa sumbangan daripada beberapa buah syarikat iaitu Brunei Liquefied Natural Gas Sdn Bhd BLNG, Brunei Shell Marketing Company Sdn Bhd dan OKKY Jewellery. Sumbangan juga diterima daripada Peti Management Services Aewon dan Brunei Shell Petroleum BSP. Sumbangan diterima termasuk daripada orang ramai. Sementara itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah menghubungi MOH Emergency Operations Centre melalui talian 7295712 pada waktu bekerja. Sementara itu, Majlis Belia Daerah Tutong MBDT bersama gabungan 17 buah persatuan menyampaikan bantuan berupa makanan asasi dan bantuan berbentuk keuangan kepada pihak Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Bantuan tersebut merupakan tanggungjawab sosial dalam membantu menangani pandemik COVID-19. Selain menyumbangkan bantuan, MBDT juga melaksanakan bantuan kepada golongan daif melalui persatuan gabungan. Orang ramai yang ingin sama-sama menghulurkan sumbangan berupa pek makanan asasi bolehlah menyerahkan sumbangan tersebut secara pandu lalu dengan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sumbangan bolehlah dihantar di VIP Main Entrance Holding Area Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang, Jumaat pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pada sebelah petang dari pukul 2 petang hingga 3 petang dan Ahad pukul 9 pagi hingga 3 petang. Misi mengelinga masyarakat yang memerlukan. Sukarelawan belia dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan tersebut adalah khusus bagi orang yang memerlukan dan yang terjejas pendapatan disebabkan oleh COVID-19. Maklumat lanjut hubungi talian 833 2212. Bagi menyokong pembelajaran secara dalam talian kepada para pelajar yang berdepan cabaran ketika ini, Minda Youth Movement dengan kerjasama syarikat minyak Brunei Shell Sdn Bhd BSP
Imagine Sdn Bhd dan Brunei Fertilizer Industries Sdn Bhd BFI menyumbangkan peralatan pembelajaran kepada 44 pelajar yang telah dikenal pasti di daerah Belait. Sumbangan adalah berupa komputer riba dan tablet serta kad SIM. Sumbangan diharap dapat mengurangkan beban mereka yang membuat persediaan bagi menduduki peperiksaan pada penghujung tahun ini.